Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam strategi keempat, iaitu aforisma luar biasa dan kosakata cemerlang. Jadi untuk bahagian ini, cikgu akan tunjukkan contoh-contoh yang dapat memudahkan pelajar untuk kosakata dan aforisma luar biasa. Di sini ya. Okey, nampak tak? Okey. Nampak tak? Yang pertama adalah perkataan akhir kata. Untuk kosakata cemerlang kita guna akhirul kalam, kerana akhirul kalam mewakili akhir kata. Menarik jadi karangan kita. Nanti dalam fasa seterusnya nanti cikgu akan tunjukkan contoh-contoh karangan yang guna kata-kata macam ni, dia jadi hebat ya, jadi cemerlang. Seterusnya kerajaan kita guna administrasi ya, administrasi. Kalau langkah kita guna inisiatif. Kalau ikutan atau contoh, suri teladan. Contohnya ibu bapa menjadi suri teladan kepada anak-anak. Maknanya jadi contoh atau ikutan. Memetik isi yang pertama, memetik wasitah nirmala pertama. Rakyat Malaysia, anak watan. Faedah, maslahat. Antara maslahat menabung contohnya. Lebih baik daripada ayat antara faedah menabung. Bekas Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri, prihatin, cakna. Kita hendaklah cakna dengan perkembangan COVID-19 contohnya. Perkataan cakna memberi impak. Sebagai contohnya, sebagai uswahnya, lebih mantap. Ya, sebagai contohnya, pelajar perlu belajar bersungguh-sungguh. Sebagai uswahnya, pelajar perlu belajar bersungguh-sungguh. Lebih menarik. Sebagai buktinya, sebagai evidensinya. Jadi karangan lebih memiliki kosakata yang luas dan tepat. Sebagai contoh juga sebagai tamsilannya, lebih berwibawa. Langkah dan tindakan, uslub dan minhaj, langkah berkesan, prakasa pragmatik, strategi, modus operandi. Contoh kita kata, antara strategi atau langkah kerajaan untuk meningkatkan budaya membaca, antara modus operandi efisien bagi menggalakkan masyarakat membaca. Jadi modus operandi itu lebih menarik. Kesan kita guna impak atau implikasi. Secara ringkasnya kita guna secara tuntasnya. Kerajaan macam tadi, masih lagi governance. Secara keseluruhan, ini secara holistiknya. Sebagai perbandingan kita guna secara analogi. Okey, seterusnya yang ke-21, pada zaman ini kita guna pada era globalisasi. Nampak lebih menarik. Akhir-akhir ini kita kata gejala sosial semakin merebak. Kita tukar kepada mutakhir ini. Lebih sedap. Dari sudut yang berbeza, dari perspektif yang berbeza, dari tinta kaca hujah yang berbeza, dari kodifikasi yang kontra. Lebih menarik. Dalam menghadapi zaman kini, dalam menelusuri era globalisasi, dalam menongkah arus globalisasi. Maknanya kita punya kosakata lebih menarik. Dihebohkan, diwawarkan. Skill-skill kontemporari, skill-skill terbaharu atau terkini. Contoh kita nak guna dalam karangan. Kerajaan hendaklah mengadakan kempen dengan menggunakan skill-skill terbaru seperti apa? Seperti kerajaan membuat kempen-kempen kemalangan jalan raya di tepi-tepi jalan. Tetapi kalau kita guna skill-skill kontemporari, skill terbaru, kita kata kerajaan hendaklah menggunakan skill-skill terbaru. Contohnya menggunakan kempen dengan Instagram, WhatsApp, WeChat dan sebagainya. Jadi kita buat ayat, kerajaan hendaklah menggunakan skill-skill kontemporari dalam menjayakan kempen seperti menggunakan WhatsApp, WeChat dan sebagainya. Maka karangan kita jauh lebih berwibawa, jauh lebih menarik. Kekurangan ilmu kenipisan iman kita tukar kepada kedangkalan ilmu, ketandusan iman. Menjadikan sesuatu kenyataan. Contoh kita kata kita ingin mewujudkan remaja yang hebat. Menjadikannya suatu kenyataan. Tak sedap. Tapi kita tukar kepada kita ingin mewujudkan remaja yang hebat. Dengan menterjemahkan sesuatu impian menjadi realiti. Jauh lebih menarik. Okay, seterusnya perkataan penting. Kita guna signifikan. Perkataan utama kita tukar kepada premier dan dominan. Perkataan yang terbaik ditukar kepada afdalnya. Contoh ayat, remaja pada hari ini seharusnya yang terbaik ialah bersikap datang awal waktu ke sekolah. Tapi kalau kita guna yang ni, kita kata
Remaja pada hari ini secara afdalnya hendaklah datang awal waktu ke sekolah. Perkataan afdal memberi satu nilai tambah dalam karangan kita. Sebenarnya sikap pentingkan diri sendiri, sikap individualistik, sikap pentingkan kebendaan, sikap materialistik. Cantik kan? Sikap pentingkan hiburan melampau, sikap hedonisme. Contoh kita kata, masyarakat pada hari ini terlalu mementingkan hiburan melampau sehingga menggunakan internet sampai 8 jam sehari, pergi ke pasar malam tiap-tiap malam, ataupun menggunakan internet untuk bermain game. Hiburan melampau ini menjejaskan pembentukan remaja cemerlang. Itu kalau kita guna hiburan melampau. Tapi kalau kita sikap hedonisme, lagi menarik. Contoh, kita kata, masyarakat pada hari ini terlalu mementingkan hiburan, contohnya pergi ke pasar malam, pergi bermain game selama 5 jam sehari. Sikap hedonisme ini mampu menggagalkan hasrat kita melahirkan pelajar cemerlang. Kita guna perkataan hedonisme, dia jadi sedap. Contoh yang ke-35, sikap remaja sekarang. Kita guna afal remaja kini. Cantik. Contoh kita kata, sikap remaja kini suka merempit, buang anak, minum, terlibat dengan gejala-gejala sosial lain. Itu biasa. Tapi kalau kita tukar kepada afal remaja kini yang terlibat dengan rempit, dengan gejala sosial, jadi bahasa pelajar menjadi lebih baik. Begitulah, jelaslah bahawa kita tukar kepada izaharlah bahawa. Contohnya kita nak buat penutup perenggan, izaharlah bahawa dalam menghadapi masa kini, dalam menyingkap tabir Allah baru. Ada banyak lagi sebenarnya perkataan-perkataan yang hebat, yang menarik, yang boleh kita gunakan dalam karangan. Contohnya 58, dalam usaha menyekat gejala ini. Sedapnya, dalam usaha mengekang gejala ini. Lain kan? Dunia yang semakin kompleks, kita tukar kepada era globalisasi yang semakin rencam. Jadi sebenarnya ada banyak lagi pelajar. Ya, ada banyak lagi. Ada lebih kurang 114 boleh kita guna dalam karangan dalam buku merah ini. Namun cikgu tunjukkan sebagai contoh untuk kita memantapkan karangan kita dalam strategi ketiga keempat, iaitu aforisma luar biasa dan kosakata cemerlang. Okey, itu saja dulu untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.